culture. Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Selamat kembali untuk Rakam Represent Bob Culture pada hari ini. Hari ini something yang special kita nak bawakan eksklusif di Bob Culture. Jangan lupa yang mana tengah dengar kita sekarang ni 107.9 saksikan secara live di TikTok maupun di Facebook rakita.my supaya korang akan dapat tengok, dapat rasai, dapat lihat biji-biji butirnya. Hari ni kita nak bawakan seseorang yang sangat-sangat saya hormati dalam dunia muzik dan sebagainya. Ini dia, kita ada MK Rizwan. Yeah. Alright. So mungkin yang tengok di live kan rasa macam apa yang Bob pegang ni? Saya bukan jadi jaga ataupun Pak Gad Ingat sebab Pak Gad dia ada juga yang seakak-akak ini tapi itu dipanggil belantan. Tetapi hari ni kita nak borak mengenai satu instrumen ataupun alat muzik yang tradisinya sangat-sangat tinggi, mutunya sangat-sangat tinggi, bunyinya pun sangat-sangat tinggi juga. Ini dia, kita ada seruling. Jadi tak lain tak bukan kita kena bawakan orang yang expert dalam dunia tiupan-tiupan. Ini dia, kita ada MK Rizal. Apa khabar Wan? Sihat? Baik, alhamdulillah. Alright. Tak ada C dah. Oh, sama dia akan ada C, Bob Culture. Okay, alright. So Wan, apa khabar? Alhamdulillah, Zat. Okay, Bob okay? Alhamdulillah aku pun okay. So mungkin kita boleh start dulu dengan update terbaru lah berkenaan tentang kau. Aku tengok kau buat kelas dan sebagainya. Ada kelas. Kita apa orang kata ni, perform tu pilih-pilih tengok show. Alright. Mainly sekarang ni kita tolong untuk bangunkan anak bangsa. Oh, okay. Alright, bangunkan anak bangsa. Ayo, anak-anak indie sekalian ya. Okay, so Wan, kita hari ni juga fokus berkenaan tentang alat muzik seruling ini. So mungkin aku boleh kenal kau dengan lebih rapat lagi berkenaan tentang macam mana involvement kau first seruling. Sebab orang anak-anak muda selalunya memilih gitar, drum yang lebih terkini dan sebagainya. Macam mana kau boleh involve dalam seruling? Sebab aku daripada sekolah, dulu main dalam pancaragam sekolah. Oh, okay. Masa tu main flute lah, kan. Lepas tu bila masuk universiti, aku main ada satu instrumen ni. Dia senang cerita, instrumen tu dia barat punya serunai. Nama dia oboe. Oboe. Dia serunai, tiup macam serunai kat lah, tapi nama dia oboe. Orkestra punya instrumen lah. Clarinet bukan? Clarinet tu dia macam adik kepada oboe. Oh, okay. Dia beradik dia. Okay, alright. Lepas tu oboe tak ramai orang main sebab satu instrumen dia rare, satu lagi susah. Dan mahal. Okay. Dan bila tak ramai orang main, jadi orkestra kat Malaysia ni tak banyak. Alright. Jadi aku terpaksa bagi peluang kepada orang-orang lain lah. Jadi aku cakap nak main benda lain lah. Masa tu aku teringin nak belajar tradisional. So maybe seruling. Okay. Sebab aku tak boleh main alat bertali, aku tak tahu kenapa. Oh, kau tak boleh. Dia certain orang dia ada alat yang dia ni tak boleh main alat bertiup, tak bunyi langsung. Okay. Dia alat bertali okey. Aku bertiup okey. Tali tak okey. Okay, faham. Dia lain orang, lain dia punya apa orang kata? Jin. Hantu dia tu lain. Okay. So aku fikir macam dulu dah main seruling, flute. Flute basically seruling lah. Bahasa Melayunya seruling kan. So macam seruling buluh. Okay. So, sebab dia macam mendayu-dayu yang best. So, tapi aku sebenarnya suka dengar seruling dangdut. Kau macam boleh dia Hindustan sikit kan. So macam nak belajar main seruling dangdut. Tapi susah baik. Okay, faham. Maknanya kau zaman sekolah, masa kat sekolah main recorder tu kau dah ada tak macam kan? Kat sekolah main recorder Kau sempat melalui zaman main recorder? Of course. Recorder, lepas tu kalau kau advance sikit kau main melodian tu yang tiup. Yang tiup tu kan. Kat sekolah aku main lah recorder, lepas tu melodian. Tu sekolah rendah kan. Sekolah menengah ada pancaragam, so aku join pancaragam. Okay, baik. Alright. So itu dah sebut sikit mengenai kau. Dan juga aku nak tanya berkenaan tentang sedikit lah seruling ni. Pada pendapat kau, dia membawa muzik tu ke arah mood macam mana? Aku
kena seruling ke arah mood yang like mendayu, macam kau Dayu-dayu. cakap mendayu-dayu. Dia boleh dirancakkan ataupun banyak lagi bunyi dia yang dia boleh hasilkan selain mendayu-dayu. Sebenarnya boleh. Dia Okay. versatile lah. Cumanya cara mainan orang Melayu tu dia akan jadi benda tu mendayu. Sedih kan. Sebab dia setiap instrumen tu dia ada karakter dia tau. Okay. Kan macam kalau violin karakter dia begini. So dia emosi dia jadi lain sikit. Tapi tak bermaksud dia tak boleh main benda-benda lain, emosi lain. Sama macam seruling. Dia memang generally memang seruling ni dia macam sedih tau. Mendayu betul. Okay. Tapi kau juga boleh jadi seksi, boleh jadi depends on the style kau main. Cumanya Melayu ni bukan nilai kita lah nak seksi-seksi. Maksud aku kalau kata kau main style blues dekat seruling kan, dia jadilah kau dapat jazzy blues yang seksi-seksi sikit. Tapi kalau Melayu dia style dia kan macam sopan, adat-adat orang Melayu. Itu yang menarik tu. Adat-adat orang setiap culture tu dia akan reflect dalam permainan seruling. Dah macam apa dah kelas Okay, aku Sorry, faham. Aku setuju. Aku suka dengan pernyataan itu. Maknanya kita boleh gambarkan identiti sesebuah bangsa itu juga boleh diterjemahkan melalui alat muzik dia tersebut. Yes, betul. Style permainan tu. Sebab setiap music ni dia reflection of culture tu. Dia bukannya kita buat music dulu baru culture kita terbentuk oleh music tu. Dia sebenarnya lifestyle orang tu akan menyebabkan music tu reflect lifestyle kita kan. So kalau kita caranya cakap lemah lembut, berkias, sebab tu kita punya apa orang kata permainan Melayu ni dia ada banyak lenggok dan dia ada banyak bunga. Kita cakap pun ada bunga berlenggok. Kita bukan jenis straightforward cakap. Betul. Weh, aku tak suka engkau lah. Tak ada je tu kan. Betul. Dia macam, aku sebenarnya aku salah nak cakap. So dia berlapis-lapis, berbunga, layer-layer. Music pun akan jadi macam tu. Yes. Mengikut biar berakal. Contoh. Yeah. Okay, alright. So kejap lagi kita akan sambung lagi borak dan kita ada juga nak borak mengenai alatan muzik tradisi, especially orang-orang Melayu dan sebagainya. Ini selalu dikaitkan dengan mistikal gitu. Kejap lagi kita nak borakkan. Terus kekal untuk Rakita 107.9 dan juga Rakam Muda Present Bob Culture. Kembali lagi untuk Rakam Muda Present Bob Culture di sini. Dan juga kita ada MK Rizwan. Hari ni kita berborak mengenai seruling. Okay. Wan, mari kita pergi kepada satu kenyataan ataupun satu yang selalu orang sebut-sebut kan. Aku mula-mula bila kenal alat-alat muzik tradisi, basically masyarakat kita lah di Nusantara ini, seperti gamelan, seruling, serunai dan sebagainya ni selalu dikaitkan dengan mistikal gitu kan. Macam aku sendiri pernah pergi satu museum, aku pergi malam tau. Museum tu adalah gamelan. Aku bila tengok gamelan tu dia macam ada satu perasaan tu kan. Perasaan yang memang kau macam tak tahu nak kata perasaan itu perasaan kau macam rasa nervous ke, kau rasa macam something wrong ke. So macam sebagai kau yang bermain alat-alat muzik tradisi ni, memang begitukah dia punya latar belakangnya, suasananya? Benda ni dia apa orang kata ni, macam
dia bahaya sikit Okay. sembang secara terbuka. Okay. Aku cuba tapis-tapis benda Okay. ni. So generally macam ni. Okay. Zaman dulu orang Nusantara ni lah senang. Orang Nusantara ni dia ada setiap orang tu dia ada pendekar. Okay. Ada yang berumur kan, berubat lah, berubat. Okay. Ada primadona, orang seni kan. Jadi setiap orang ni dia ada lifestyle dia sendiri dan benda tu biasanya keturunan. Okay. Bapak dia pendekar, chances lah dia anak dia pun pendekar semua kan. Okay. Jadi kalau untuk orang seni, biasanya pendekar dengan orang seni ni dia akan jive sikit sebab berbanding kalau macam konsep muzik barat ni, muzik dia tu stand sendiri muzik. Okay. Tapi untuk Nusantara ni biasanya kita muzik, nyanyian, tarian, perubatan semua tu sekali. Contoh macam Mak Yung. Okay. Mak Yung tu, dalam Mak Yung tu ada muzik, ada tarian, ada lakonan, ada nyanyian. Okay. Jadi dia satu art form yang kau tak boleh pisahkan. Okay. Jadi orang dulu ni dia dah terbiasa walaupun dia bersilat, kita bersilat pun pakai muzik. Betul? Kan? Kena ada gendang sunai semua kan. Jadi orang kata benda tu diturunkan macam mana kalau orang Kelantan panggil benda tu angin, jiwa orang tu. So family tu kalau dah family tu keturunannya pahlawan, walaupun anak cucu dia tu dah tak berlawan, tak bersilat, tapi di zaman moden ini bila dia dengar bunyi gendang, bunyi serunai, suddenly dia rasa macam nenek moyang dia. Kau tengok Avatar tak? Macam Airbender tu. Okay. Kau tahu ada avatar-avatar yang sebelum dia tu Okay. meresap dalam badan dia. Jiwa tu sebenarnya. Okay, jiwa sebenarnya. Bahaya kalau nak sembang dik tapi dia macam tu lah. Ada macam tu lah. So maknanya dia ada relate dengan keturunan. Tapi sebelum ni aku tak tahu. Aku ada buat konten dekat TikTok. Jadi bila aku buat konten tu ada orang offer explanation lain which is interesting. Kalau orang Melayu ni aku belajar dengan guru semua, dia akan cakap macam benda tu angin tau. Keturunan nenek moyang kau kan. Kalau jiwa kau tu Tuhan dah buat seni, maka bila dengar muzik ni kau akan rasa senang bangkit lah semangat tu. Lepas tu guru aku akan cakap pergi kaji keturunan kau. Mesti akan ada kalau contohnya kan kau suka bersilat randomly tiba-tiba kau suka bersilat. Bapak dia tak bersilat contohnya kan. Kau akan jumpa nenek moyang dia mungkin akan ada pesilat kat atas tu. So kita tak lari jauh pada nenek moyang kita. So aku memang jumpa keturunan aku memang ada yang seni dan silat sebenarnya. Ada orang offer benda tu scientifically proven yang macam ada sort of macam DNA or something yang pas kepada kita punya keturunan. So kalau kita ada skill bersilat, keturunan kita nanti tu akan ada somehow dalam DNA dia tu ada sikit pasal bersilat tu. Which aku tak mengkaji habis lah, tapi ada beberapa orang juga beritahu benda tu. So make sense lah. Sebab tu kalau tengok dia akan best kalau macam contoh kan Siti Nurhaliza contohnya kan, Datuk Siti dia menyanyi kan. Sebab family dia pun memang menyanyi kat atas-atas tu kan. So biasanya keturunan tu akan pass down. Kita tak tahu, mungkin Siti Nurhaliza dulu keturunan dia ratus tahun yang dulu adalah primadona ke kan. So dia mempengaruhi believe it or not, benda tu mempengaruhi. Okey, faham. Baik. So saya sekarang penyampai radio. Saya kena saya kena check saya punya keturunan. Mungkin ada penyampai radio juga. Tapi tak tahulah radio apa tadi tu kan. Okey, alright, berbalik kepada seruling. Okey, aku nak tanya juga pasal seruling ni Wan. Dia macam alat muzik lain ke? Dia ada kod G ke, kod F ke, C sharp B minor ke? Okay, misconception yang biasanya orang kata adalah sebab orang biasa dengan gitar, keyboard ini yang biasa orang main kan. So dia orang akan fikir apa chord. Dia akan sebut apa chord untuk flute lah. Flute ni dia satu-satu masa dia boleh main satu note je. Ni teori muzik sikit. Jadi dia melodic punya instrumen. Dia bukan harmonic. Harmonic tu chord lah. Harmoni kan. Kau boleh strum 5-6 notes sekaligus kan. Jadi dia jadi chord kat situ. Kita panggil note melodi. Jadi seruling ni dia ada note-note dia. Kita tak panggil chord lah. Note. Dia ada note dia. Dia ada C, D. Dia standard. Sebenarnya kalau ikutkan kita punya Nusantara ni tuning kita tak sama dengan Western. Tapi sekarang kita dah calibrate benda tu supaya kita boleh main dengan Western punya instrumen lah. Kalau ikutkan
bukan Nusantara saja, Asia punya instrumen ni, kita punya tuning system tu tak sama dengan barat. Okey. Kita lagi kaya. Oh, okey. Maknanya kita tak kosong, guys. Tak kosong, Kita tak kosong, guys. guys. Kita tak kosong. Tak kosong. Kita mungkin dah millions ataupun Yeah. trillions kita dah. Yeah. Ya, ya. Mak Saleh dengar lagu India, dengar lagu Arab, dengar lagu Melayu, Jawa semua ni, diorang tak boleh brain. Oh, Sebab style kita tu tak sama dengan konsep diorang. Tapi kita boleh layan muzik diorang. ya, ya. Diorang ya. tak boleh nak main muzik kita. Nampak? Level tu, guys. Level tu. Alright, alright. So dia tak ada note, dia tak ada chord, dia ada note. Dia ada note. Oh, Yeah. okey. Satu-satu note dia. Okay, sekarang kau try satu. Kau bagi aku yang lagu yang first kau main. Lagu- Lagu yang first kau tiup seruling. Apakah bunyian itu? Tak ingat tu. Okay, favorite kau bila kau macam tengah relax, itulah yang kau tiup. Oh, lek-lek. Lek-lek ni Man. Oi. Ui, style sikit. yang lu. Guys, banyak guys dia wife Ya, punya seruling. nampak ke Banyak. Banyak bawah ni. Okay. So, kalau saja lepak-lepak kan. Oh. Dia akan goreng-goreng tepi sawah Oh, gitu. tepi sawah. Aku Aku- berangan. Ya. Aku pun dapat vibe tu. Aku rasa macam aku dekat macam tepi sawah, aku tengah pakai, kita panggil apa, bukan tengkolok. Orang biasa ni apa? Destak, bukan destak. Apa dia pakai kain. Dia pakai kain tu. dia. Tengkolok orang istana. Dia macam duduk tepi sawah. Yeah, duduk tepi sawah main belalang buat kopi. Yeah. Alright, kejap lagi kita akan sambung lagi lepak. Terus kekal untuk Rakamu represent Bob Culture. Yeah. Alright. Itu lagi merdu bunyinya dari tadi, guys. Okay. So saya rasa lepas habis podcast ni mungkin saya akan buat band lah. Alright. So kembali lagi Bob Culture di sini dan juga MK Rizwan. Okay. Seling-seling juga kita borak pasal seruling. Wan, sambil-sambil kau bermain seruling, bermain dengan kumpulan-kumpulan tertentu juga kau ada podcast Yes, alhamdulillah. Belakang pentas. Kita pun ambil inspirasi daripada Bob Culture. Kita pun nak buat podcast juga. Okay. Faham. Okay. So, cerita sikit berkenaan tentang podcast kau ni. Podcast Belakang Pentas. Basically, kita rungkai dan bongkarkan cerita-cerita di sebalik pentas. Okay. Basically, aku bersama dengan Kak Jennifer Thompson. Okay. Kita borak pasal music business, music education, anything yang berlaku dalam industri muzik tanah air, yang apa orang kata di sebalik benda yang orang tak tahu. Kan orang tengok TV, nampak pemuzik ni, nampak Cak An, nampak itu penyanyi ni indah-indah belaka. Tapi yang belakang pentas tu struggle kita, lifestyle kita, benda-benda yang dialami oleh orang yang bekerja dalam industri muzik ni kita rungkaikan benda tu lah. Oh, okay. Bersama dengan Kak Jen Bersama dengan Kak Jennifer Thompson. Alright. Oh, so macam mana Kak Jen boleh hop in ni? Dia sebenarnya aku dengan Kak Jen adalah benda yang kita nak buat bersama. Asalnya niat aku sebenarnya Kak Jen ni somebody yang dah lama dalam industri. So aku macam okay, maybe aku kalau lepak dengan dia ni aku boleh belajar banyak benda. So aku slowly lah, kita orang kata mentor lah. Okay. Dan ada benda yang kita orang suka buat bersama, iaitu bercakap pasal education. Basically education punya line lah. Pergi bagi talk ke apa benda kan. Jadi macam bila kita orang lepak, kita orang akan borak tau banyak benda. Sampai satu kali tu aku cakap, Kak Jen, kenapa benda yang kita borak ni kita tak ramai orang tahu? Okay.
So which aku rasa benda tu patut kita bagi lagi ramai orang tahu. Faham? So macam podcast, kita buat podcast lah. So DIY lah podcast. Semua buat sendiri je. Okay. Boleh lah. Okay, tapi aku juga reference kan kepada Belakang Pentas punya podcast lah kalau nak dapat knowledge, bahan-bahan. So itulah dia guys, kita community guys. Community. Okay. Alright, berbalik kepada kita punya seruling pada hari ni. So aku tengok banyak seruling kau. Adakah kau memakai semuanya Wan? Betul. Apa yang membezakan seruling ni? Okay, dia macam ni. Okay. Aku tengok ada gemuk, ada kurus. Ada gemuk, ada kurus, ada pendek, ada panjang. Okay. Seruling ni sebab dia 6 lubang je. Okay. Jadinya kita kalau main do re mi fa sol la ti do, dia tu scale dia tu satu scale tu je lah, satu key tu. Okay. Jadi kalau kata macam, katalah aku kena main key yang G ni contohnya kan. G ya? Dia ada G kat sini kan. Dia ada tulis. Aku punya C. Lain kan. So lain. lain key, lain dia, kira nada dia tu, kunci nada dia tu, kalau macam makin besar gemuk ni dia makin low lah. Okay. Makin kecil dia akan makin high. Jadi dia bergantung. Kadang-kadang penyanyi kita rehearsal key G. Besoknya dia demam, dia datang, boleh kita turunkan key tak? Saya tak sihat lah. Dah, aku pun turunkan seluling, ambil yang besar sikit lah. So itu yang kau memerlukan banyak. Aku ingat semua sama dia. Dia tak boleh. Dia kalau macam flute besi tu, yang itu kau boleh main semua benda, semua key. Tapi kalau macam flute buluh ni, dia macam paling-paling pun ada 4 key je yang kau boleh main. Faham. Dengan selesa lah. So aku nak tanya juga, kau cakap tadi besi boleh main semua benda. Kenapa kau memilih kayu? Buluh lah. Buluh sebab satu buluh dengan besi bunyi dia lain. Lain Ini buluh ni dia ada gemersik. Gemersik hantu-hantu tu. Faham. Masuk balik. Okay. Alright. Kalau besi tu bunyi dia very disiplin, terlalu besi lah bunyi dia. Macam yalah, nature kena jumpa bunyi besi dengan bunyi kayu kan lain. Material lain kan. Lagi satu, besi tu dia dah ada sistem penjarian dia tu. Jadi kita tak tekan jari kita ni tutup lubang. Dia ada, kita panggil benda tu keys. Jadi bila dia tutup tu, benda tu yang akan tutup lubang tu. Jadi kau tak boleh nak bending. Alright. So beza dia kat situ lah. Tapi kalau nak versatile lagi, flute lah. Cumanya style-style Nusantara ni kita banyak main, kita banyak benda-benda ni. Apa tunjuk? Nak lenggok dia dah. Okay. Mak Saleh tak ada benda tu. Ada kau tengok Mak Saleh sembang ada bending-bending. Tak ada. So kau nak iuk tu. Orang Melayu, orang Nusantara je. Weh. Kat mana? Mana? Mak Saleh tak ada. Where to eat. Okay. Alright, betul-betul lah. Okay lah, maknanya lepak dengan Wan ni boleh menerjah kita punya jati diri lah. Betul. Alright, so kita akan sambung lagi. So jangan pergi mana-mana. Banyak lagi kita nak borak mengenai seruling dan juga alat-alat muzik tradisi yang lain. Okay, terus kekal untuk Rakam Muda present Bob Culture. Okay, so mana-mana band indie nak pakai seruling player, lepas ni boleh panggil dia. Yes. Saya kod C ya. Siapa yang ni C. Saya punya note C ya. Okay, right. Kembali lagi untuk Rakam Muda present Bob Culture di sini ya. Okay, Wan, masih lagi aku nak tanya dengan kau. Aku nak tanya pasal
beza antara kau cakap tadi kan, kita punya Nusantara ni ada jiwa yang resap di dalam alat-alat tertentu ni. Ada beza ke kosong dan juga ada barang tu kan, kalau pendapat kau secara peribadi, yang mana faham-faham lah. Ke itu semua tidak dikira ataupun just Okay, dia sebenarnya macam ni lah. Aku bagi tahu konsep yang surface je lah. Okay. Ibaratnya kalau katalah aku seorang pembuat seruling. Okay. Jadi seorang Bob datang menjumpa seorang MK Rizwan. Wan, aku nak beli seruling apa dengan kau contoh. Maka aku pun akan macam, okay Bob, bagi aku masa lah untuk aku buat seruling ni kan. So aku bangun pagi nak pergi masuk hutan Cik Buloh. Okay. Jadi aku dah macam, okay, niat aku nak pergi masuk hutan Cik Buloh, aku nak buat seruling untuk Bob. Okay. So aku dah ambil buluh, bawa balik, adalah proses-proses dia kan. Dan setiap kali aku menyentuh buluh ni nak buat seruling ni, aku akan niatkan untuk kau. Betul kan? Maka sebenarnya seruling ni dah hidup untuk kau. Sebab niat tu dah ada kat situ. Okay. Itu orang kata kadang-kadang, alat-alat muzik kita ni ada hidup, ada roh. Dah kita yang masukkan roh tu. Memang aku buat ni untuk Bob. Okay. Ibaratnya tu. Jadi bila dapat kat kau main tu, benda tu senang serasi dengan kau sebab niat tu ada. Sebab apa-apa kita buat pun berserta dengan niat, memang dia akan something special. Okay. Itu. Sebab kita bukan buat banyak-banyak letak kat kedai. Okay. Itu kita tak letakkan apa roh yang spesifik. Begitulah. Dia tidaklah aku panggil hantu tertentu dekat hutan untuk masuk dalam ni. Mungkin ada macam tu, tapi benda tu tak elok lah. Okay, faham. Tapi kalau kata orang yang buat instrumen tu dah memang niatkan buat untuk Bob, maka seruling ni wujud dia kat sini adalah untuk Bob. Maka memang hiduplah untuk kau. Okay, faham. So kalau orang lain main tak masuk lah jiwanya ya? Mungkin kurang sikit. Sebab kalau aku nak buat macam tu, aku kenal engkau kan. Jadi macam jaring kau panjang ke pendek ke, benda tu aku dah buat untuk engkau. Okay, faham. Patutlah saya main tadi tak sedap, geng. Sebab ni bukan untuk saya. Okay. Alright. So sekarang kau bermain seruling untuk macam mana, Wan? Okay. So ada job-job tertentu. Aku rasa sekarang ni aku dah pilih lah show untuk aku main. Sama ada show tu lepas jiwa. Kadang-kadang ada show-show yang bila aku main tu aku rasa macam bukan tak ikhlas, tapi dia macam tak lepas. Okay. Kan? Jadi show-show macam tu aku cuba elakkan. Aku cari kalau ada show yang kena dengan jiwa aku ataupun kena dengan aku suka the process nak bekerjasama dengan orang tu, then aku akan join. Okay. Selainnya aku akan lebih fokus pada mengajar lah. Sebab kita sebenarnya aku rasa kau boleh bersetuju dengan benda ni. Kita ada banyak orang-orang yang talented. Okay. Tapi jalannya tu susah. Ataupun mungkin dia tak ada ilmu yang betul, tak tahu mana nak dapat ilmu tu, ataupun tak ada orang yang guide ke. So aku fikir macam maybe aku tak boleh nak menjadi seorang yang macam Wan, seorang pemain seruling terhebat di Malaysia. Okay. Aku rasa lagi ramai orang yang bagus main seruling. Bukan rasa, memang betul, memang ramai. Jadi baik aku tolong ke arah lain, sumbangan aku kat industri tu ke arah lain. Sebab talented orang yang ada ni kalau tak diangkat sayang. Okay. Kan? Kita tak tahu muzik jenis apa yang diorang ni akan one day buat. Sedih kan? Sedih. Faham. Aku merasai. Main. Melayu. Okay, tapi bak kata Malik, sebesar rumah bermula dengan sekecil bata kan. So effort yang mungkin pada mata orang tu agak kecil, tapi sebenarnya jika dikombine maka akan menghasilkan impact yang besar. Okay. Betul. Alright. Yeah. So kau band macam mana band? Aku kejap lagi lah, band ni kejap lagi lah. Okay, let lo terus kekal untuk Rakam The Present Bob Culture. Yeah, Culture.
Tu dah ada lenggok sikit guys. Okay. Alright. So kembali lagi untuk Raka berpresent Pop Culture di sini. Okay Wan. Aku nak tanya berkenaan tentang orang-orang yang bermain muzik tradisi lah. Muzik tradisional. Untuk konteks muzik hari ini. Bagaimana? Adakah tempat mereka di dalam itu? Macam untuk konteks muzik hari ini? Maksudnya untuk seruling saja ke atau overall kau rasa pada pandangan kau? Okay, pada pandangan aku sebenarnya kalau dari segi pemuzik tu kebanyakan pemain muzik tradisional yang memang kalau bekerja untuk industri ni aku rasa tak ada masalah untuk diorang cari makan. Kebanyakan diorang yang main tradisional, diorang boleh main juga modern, so tak ada masalah. Tapi kalau kita bercakap tentang authentic tradisional, yang itu uncertain sikit dia punya masa depan. Tapi kalau kita bercakap tradisional yang boleh di apa orang kata sekalikan dengan moden, contohnya kalau orang tu main gambus ke, dia main seruling ke, itu masa depan cerah. Sebab dia akan, aku yakin benda ni akan jadi, which is dia akan jadi trend di mana muzik-muzik di masa depan ni akan ada elemen-elemen tradisional ni. Contoh Aisyah Rekno, muzik tu sangat futuristik, tapi ada elemen tradisi. So benda tu akan jadi trend. Okay, alright. Aku nak tanya juga berkenaan tentang susah ke tidak untuk dari segi yelah nak belajar, macam kalau di luar kita ada kelas-kelas gitar drum ni banyak. Tapi untuk kelas main tradisional? Good question sebenarnya. Sebab problem kita itu, problem kita adalah tradisional ni kita tak ada centralized material. Contohnya macam kalau kau main violin, kalau kau main trumpet contohnya, ini alat-alat instrumen barat dia ada buku dan dia ada repertoire ataupun lagu-lagu yang memang dia buat untuk violin, untuk trumpet. Tapi kita tak ada buku. Sistem notasi untuk muzik tradisional pun tak ada sebenarnya. Sebab muzik tradisional kita disampaikan apa orang kata dari mulut ke mulut. Dia bukan CPR tu tahu dia. Oral punya ni lah. Tok guru akan ajar anak murid dia begitu. Secara turun-temurun. Dari mulut ke mulut lah. Lain macam. Okay. So kita tak ada buku. Jadi kalau kau belajar dengan guru ni, lain pergi dia. Belajar dengan guru ni lain pergi dia. Jadi itu cabarannya sekarang ni. Ada scholar-scholar tradisional kita yang cuba untuk centralizekan, nak buat buku supaya benda tu kita ada reference. Orang boleh start pick up seruling dan main bila ada buku. Orang ambil rebab contohnya, ada buku lagu untuk rebab, so dia orang boleh main. Masalahnya kita tak ada benda-benda gitu. Dari segi nak belajar alat-alat muzik tradisional ni sebenarnya memang agak susah. Dia limited lah. Kalau kau nak belajar betul-betul, kau kena cari guru. Kau nak main gambus, kau kena pergi cari guru yang main gambus. Kau nak main rebab, serunai contohnya. Tak ada buku serunai. Paling-paling kau buka YouTube, cari macam mana nak tiup serunai. Itu pun gambar videonya 3GP sebab kat kampung semua kan. Tak ada yang proper. Ni lubang ni, tekan ni, main lagu ni. Belum ada lah. Faham. So susah lah. Baik. So kalau orang nak belajar seruling, boleh belajar dengan kau lah kan, betul? Untuk basic boleh lah. Tapi tengoklah dia nak belajar style apa. Sebab setiap orang, aku perasan bila orang main seruling ni, dia ada style flavor dia. Aku rasa yang itu berkait dengan darah juga. Macam aku. Nama Melayu. Tapi aku tak ada main lenggok Melayu macam mana Abang Moha main. Ataupun Amir Ali main. So ni pemain-pemain seruling yang bagus lah. Sebab untuk aku lenggok seruling tu susah untuk aku main dan dia tak berapa natural. Dia akan nak keluar juga Jawa. Sebab aku keturunan Jawa. Faham. Jadi tak tahulah dia untuk akulah. Kalau kata dia nak main Jawa, dia nak main Sunda belah-belah situ sikit, dan boleh. Kalau nak main Melayu yang tok-tok bunyi Melayu, macam lagu-lagu Pak Angah punya flute line tu, itu pergi Abang Moha, Bob, Amir Ali. Adalah kita ada ramai lagi. So boleh lah. Dia community nak kata aku boleh ajar benda ni, baik kau belajar yang ni dengan orang ni. Macam itulah. Tertarik macam kau cakap sebab aku belajar sejarah. Kita di Nusantara ada dua tanah lah, tanah Melayu dan tanah Jawa kan. Betul. So Jawa bunyi macam mana, tunjuk aku. Jawanya bunyi macam mana? Okay. Sabar jap, member tengah nak ambil barang. Dia cubalah. Bunyi Jawa, seruling Jawa. Kalau Jawa ni dia sebenarnya banyak. Aku pun tak berani nak kata juga sebab Jawa lain, Sunda lain, Bali lain. So Jawa contohnya
Tu dah bunyi Sunda Bali lah. Okey. Kalau Melayu ni kan dia macam macam mana kalau Melayu so dia sebenarnya itu lenggok Batak. Lenggoknya itu ya. Dia kalau kau belajar deep, dia akan jadi kita kalau kat Malaysia ni Melayu dah kau Batak ke, kau Jawa, Minang ke apa kau semua Melayu. Ya. Tapi kalau ikutkan suku-suku kaum ni Sunda dia ada lenggok dia. Okay. Jawa dia ada lenggok dia, Melayu ada lenggok dia. So lain tau. Okey, faham. Jadi kadang-kadang aku takut nak main sebab kadang-kadang ada orang-orang yang apa kita panggil dia macam purist. Purist lah. Dia akan macam ini bukan Sunda, ini Jawa. Okey, faham. So tapi itu cantiknya tu dia sebab tu cakap tadi kita kaya. Kita bukan setakat major scale, minor scale. Tak ada dua tu je. Kita kau nak Sunda pun ada 2-3 jenis. Jawa ada 3-4 jenis. So tak habis belajar. Yes. Kekayaan kita punya culture tu kan. Jadi elok lah kita preserve semua benda-benda ni. Betul. Okay. Sebab apa tau? Sebab macam saya cakap lah, saya meminati dunia-dunia sejarah kan. Sebab kalau kita baca sejarah, selain kita nak kenal identiti bangsa itu melalui apa-apalah dia punya sistem ke apa ke, adalah kebudayaan. Sebab tu kalau kita nak kenal macam Greek ke apa ke, kita tengok dia punya archa, kita tengok dia punya patung-patung. Jadi aku dah jadi cikgu sejarah dah ni. Philosopher. Preserve semua benda ni guys. Mana tahu nanti kita dah tak ada, macam orang nak tengok macam mana Melayu apa budaya dia. Ni tiba-tiba gali-gali lubang jumpa ni. Apa ni? Suling Melayu macam tu. Like that. Alright, so kita dah sampai penghujungnya. So terima kasih Wan atas lepak-lepak hari ni dan banyak kita belajar mengenai seruling. Jujur aku cakap, aku dah jatuh cinta dengan seruling. Alhamdulillah. So kau jangan terkejut lah nanti kau akan jumpa aku dekat pegunungan di mana-mana. Kau tengah hiking, kau tiba nampak aku kat atas pokok tinggi-tinggi tu, aku tengah bersila atas tu sambil meniup seruling. Tipu, bukan kau kata kau nak main dekat atas KLCC ke? Aku pergi gunung dulu. Okey, pergi gunung dulu. Sebab aku nak kena mantapkan dulu aku punya ilmu di dada itu baru aku naik KLCC. One day kalau kat KLCC aku nampak ada orang main seruling, aku tahu lah siapa. Kau tahu akulah tu, Bob lah tu. Alright, so last word untuk kau di Bob Culture, apa-apa yang kau nak sampaikan? Boleh juga cerita untuk orang tengok podcast Belakang Pentas ni. Boleh jadi kalau nak ambil tahu pasal apa benda yang jadi kat industri muzik, kita tapi bukan gosip maksudnya dari segi business, dari segi apa ilmunya. So boleh check out Belakang Pentas di YouTube. So tak ada apa nak cerita, tapi semodern mana pun kita jangan lupakan kita punya akar dan asal usul kita. Betul itu. Ingat tu mengapa bersifat langit sedangkan kita ni bermula dari tanah. Yes. Jumpa korang untuk nanti punya Rakam Benda Present Bob Culture. Assalamualaikum, bye-bye.